Salam sejahtera. Anda bersama Brother Fai THC di channel Malam Mistik. Sebuah segmen audio dan video kisah seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera kepada semua para pendengar channel Malam Mistik. Ya, kita bertemu lagi di dalam channel yang baru ni, ya. Sebenarnya channel yang baru dengan channel yang lama sebelum ni, channel The Haunting Cruise, tidak jauh beza, ya. Brother Fai masih memaparkan cerita-cerita seram dan mistik, dan itu sebabnya lah Brother Fai meletakkan nama channel baru ini adalah Malam Mistik. Itu dia. Okey, kepada yang baru kena mengenali, Brother Fai ucapkan selamat berkenalan dan selamat datang ke channel Malam Mistik. Baiklah, pada malam ini, karya sulung yang Brother Fai akan kongsikan kepada anda semua datangnya daripada Mat P. Ya. Karya Mat P pada malam ini bertajuk Villa Tiada Penghuni. Jika kita mahu memasuki atau berpindah ke rumah baru yang kosong, adalah sangat tidak digalakkan untuk terus masuk begitu saja tanpa sebarang amalan atau doa mengikut agama masing-masing. Sebelum berpindah, pelbagai aspek perlulah diambil kira, dan seperti mana yang kita tahu, jika rumah yang kosong, maka adalah yang menumpang di situ. Siapakah dia? Ya, jin. Kadang-kadang, kerana teruja apabila berpindah ke rumah baru, kita lupa tentang pantang larang dan syarat-syarat untuk memasuki rumah baru yang bakal kita duduk itu. Maka, lebih baik kita beringat sebelum hal-hal yang tidak diingini berlaku pada diri sendiri dan juga keluarga. Di sini, aku senaraikan apa yang patut anda buat apabila mahu memasuki rumah baru mengikut ajaran Islam. Yang pertama, laungan azan. Yang kedua, bacaan surah Al-Baqarah. Yang ketiga, memagar rumah secara Islam. Yang keempat, baca surah Yasin, Al-Ikhlas dan Al-Fatihah. Yang kelima, perbanyakkan solat dan membaca Al-Quran. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Ketika ini, wabak COVID-19 kian bermaharajalela di negeri kelahiranku, iaitu negeri Cik Siti Wan Kembang. Tahu kan di mana? Di Kelantan. Dan termasuk di daerah kampung aku sekali. Tidak ketinggalan, seluruh semenanjung sekarang ni dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, iaitu PKPB. Tiada lain yang aku mahu sampaikan di sini. Sama-samalah kita berdoa supaya wabak COVID-19 ini berlalu pergi seperti air sungai yang mengalir, terus menghilang tanpa bersua kembali. Sama-samalah kita mengambil peranan masing-masing untuk memutuskan rantaian wabak ini. Kita jaga kita. Masih ingatkah cerita aku yang lepas? Rakus. Brother Fai pernah kongsikan kepada anda, ya, di channel The Haunting Cruise. Kisah mengenai minyak dagu, dan kerana kerakusannya pada dunia semata, Farid yang asalnya hanya seorang budak pejabat telah membunuh isterinya sendiri
Emmeline. Emmeline, seorang yang kaya raya tapi telah dibunuh dengan amat kejam oleh suaminya sendiri. Namun, Farid maut dilanggar lori trailer. Emmeline dibakar dan adik angkatnya dipotong-potong bahagian badannya dan ditanam di bahagian belakang villa Emmeline. Kehilangan mereka hanya tinggal misteri di mata orang ramai. Tiada siapa yang tahu ke mana mereka walaupun telah berlalu beberapa tahun. Villa itu ditinggal kosong, tiada berpenghuni. Halamannya dipenuhi daun-daun kering dan semak samun. Kalau cuba selak semak samun tu, rasanya gajah, harimau, harimau belang pun ada. Hai. Itu trademark si Mat P lah. Dola Kadir dan Fatin merupakan pasangan suami isteri usahawan kosmetik yang kian meningkat maju perniagaannya. Mereka dikurniakan seorang putera yang dinamakan Opal, berusia 4 tahun. Memandangkan mereka dikurniakan rezeki yang mencurah, mereka berhajatkan sebuah rumah baru yang lebih selesa, landed. Memandangkan ketika itu mereka tinggal di kondominium. Puas mereka mencari rumah yang sesuai dengan keinginan mereka. Oops, keinginan Fatin sebenarnya. Maklumlah orang perempuan ni, hai, dia punya cerewet lain macam. Yang ini tak kena, yang itu tak kena. Hei, entah yang macam mana dia mahukan pun tak tahulah. Puas Dola Kadir mencari, tiada juga yang berkenan di hati Fatin. Pada satu hari, mereka pergi melihat sebuah villa yang telah diiklankan di marketplace. Ditemani ejen hartanah yang mengiklankan villa tersebut, Miss Aida. Terpampang di pintu pagar Villa Emmeline. Abang, sayang berkenanlah dengan rumah ni. Halamannya luas, rumah pun besar. Lagipun harganya masih dalam bajet kita kan bang? Ujar Fatin. Sayang ni, abang rasa macam seram pula bila tengok rumah ni. Tak dengar ke tadi Miss Aida cakap rumah ni tidak dihuni sudah banyak tahun? Balas Dola Kadir. Alah, bolehlah bang. Sayang tak kira, sayang nak juga. Sayang ni kadang-kadang dah macam budak-budak pula abang tengok. Yelah, nanti abang uruskan dengan Miss Aida tu. Terima kasih bang. Sayang abang. Muah. Tidak lama kemudian, setelah selesai segala proses, mereka menerima kunci villa terbabit. Teruja sekali mereka, terutama sekali si Fatin. Sebelum mereka berpindah ke villa itu, Dola Kadir terlebih dahulu mengupah seorang tukang kebun dan pembantu rumah untuk mengemas villa tersebut. Seminggu berlalu, mereka pun berpindah masuk. Alangkah bahagianya mereka. Hasil titik peluh mereka selama ni, dapat juga mereka memiliki sebuah villa yang mewah tu. Halaman yang luas, bila dibina landscape, pasti menambah seri villa tersebut. Itu sudah pasti tugas Pak Kulub sebagai tukang kebun dan Bibi Nisa sebagai pembantu rumah menjaga kekemasan di bahagian dalam. Hiasan dalaman mengikut gaya Inggeris menyerlahkan lagi kecantikan dan kemewahannya. Oleh kerana kesibukan menguruskan perniagaan, mereka tidak sempat untuk buat doa selamat. Hakikatnya, villa itu hanya tempat persinggahan tidur saja. Masa banyak dihabiskan di pejabat. Anak tunggal mereka, Opal, dijaga sepenuhnya oleh Bibi Nisa. Sebab itu, mereka berdua amat akrab dan renggang dengan kedua ibu bapanya sendiri. Sebenarnya, Bibi Nisa telah mengalami pengalaman aneh sejak bekerja di sana.
memandangkan biliknya berdekatan dengan dapur. Hampir tiap tengah malam, dia terdengar bunyi seakan-akan orang sedang memasak di dapur. Riuh rendah kedengaran dari ruang dapur. Suara orang berbual tanpa berbutir tutur bicaranya. Keting, 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 keting. Bunyi seakan-akan orang sedang membuat minuman di dapur. Namun, apabila Bibi Nisa bangun memeriksa, tiba saja di dapur, suasana gelap gelita, sunyi sepi, tanpa sebarang tanda kehadiran sesiapa pun di ruangan tersebut. Tiada lagi bunyi suara orang berbual. Dapur pun kelihatan kemas seperti mana dia tinggal sebelum tidur tadi. Aneh, tapi bukan main riuh rendah aku dengar dari dalam bilik. Bila tiba ke sini pula, senyap sunyi. Mungkin mainan perasaan aku saja, Bibi Nisa bermonolog. Bik Nisa? Oh, Bik Nisa. Yuhu! Fatin memanggil. Ya, Puan. Maaf, saya di dapur tadi. Bik Nisa, tolong sapu lantai dekat tangga tu. Banyak pula pasir saya tengok. Entah dari mana datangnya, pinta Fatin. Bibi Nisa keheranan. Dicapai penyapu dan penyodok, lalu menyapu lantai yang dipenuhi pasir. Dari mana datang agaknya pasir ini? Rasanya baru sekejap tadi dia menyapu. Opal pun sedang asyik dengan iPad, menonton Upin Ipin. Acap kali juga dia ditegur mengenai pasir di lantai, sedangkan dia sudah menyapu. Bimbang dikatakan dia tidak pandai mengemas pula. Aduh, segan dia pada majikannya yang baik hati tu. Satu hari, Dola Kadir keluar bertemu sahabat karibnya, Datuk Alif Syukri Yahya. Nama dahsyat, babe. Mereka berbual, bercerita tentang kehidupan masing-masing. Maklumlah, dulu mereka biasa-biasa je. Hidup sederhana, tak macam sekarang. Aku dengar kau dah tak tinggal dekat kondo Seri Mas lagi. Kau pindah mana? Tanya Datuk Alif. Oh, aku sekarang tinggal di kawasan sekitar Jalan Gasing 2 butir. Gasing 2 butir. Villa Emeline, balas Dola Kadir. Hai, kau ni biar betul. Kau ni tak pernah Google ke Villa Emeline tu? Aku dah dengar macam-macam pasal villa tu. Katanya sudah lama tak berpenghuni. Cuba kau Google Villa Emeline tu. Tak pun, kau buka je YouTube, type The Haunting Cruise. Alamak, The Haunting Cruise. Ada mereka kupas tentang Villa Emeline, suruh Datuk Alif. Dola Kadir seakan tidak percaya, tetapi memanglah awal-awal lagi dia dah tak sedap hati dengan villa tu. Tapi apakan daya, isterinya yang tercinta betul-betul sukakan rumah tu. Setelah pulang, dia ceritakan pada Fatin. Tapi mereka cuba bersangka baik. Mungkin itu hanya sekadar kabar angin. Alah, janganlah pergi nanti. Kedengaran suara Opal sedang ketawa dan bercakap dengan seseorang. Pintu terbuka. Terpacul muka Bibi Nisa di muka pintu. Opal cakap dengan siapa tadi? Soal Bibi Nisa. Dengan anti, jawabnya ringkas. Anti mana pula ni, Opal? Mana anti tu? Bibi Nisa nak kenal. Soalnya lagi. Dah pergi, balas Opal. Kamu ni ada-ada sajalah, Opal. Dah, pergi tidur. Sudah larut malam ni. Bila larut malam, tarakuca.
Bibik Nisa menyanyi sambil lalu pergi. Dia terasa seram sejuk pula dia. Menjadi persoalan, dengan siapakah Opal ketawa dan berbual tadi? Ketika tu hanya mereka bertiga saja di rumah. Dia, Opal dan tukang kebun, Pak Kulub. Ingin dia ceritakan pada majikannya, tetapi sejak 2 menjak ni, majikannya terlalu sibuk sehingga dia membatalkan hasratnya itu. Dikala suatu dini hari, hari tu hari Minggu, majikannya bercuti lalu meminta dia menyediakan juadah nasi lemak untuk sarapan pagi. Sedang dia membasuh beras di sinki, dia terpandang akan sesuatu di luar rumah. Kelihatan samar-samar disebabkan suasana agak gelap ketika itu. Dia cuba mengamati apa yang dia nampak. Apa itu? Tiba-tiba muncul satu lembaga di cermin tingkap tepat di hadapannya. Allahu Akbar! Alangkah terkejutnya Bibik Nisa, lalu rebah jatuh ke belakang. Sempat dia memandang wajah lembaga itu, langsung tiada rupa, hancur. Bau busuk mula menyengat. Lalu lembaga itu menghilang. Dia bangun lalu meneruskan kerja memasaknya. Dia dilanda ketakutan. Apakah gerangan yang dilihatnya tadi? Mesti ada sesuatu yang tidak kena dengan rumah ni. Semua lampu di bahagian dapur dipasangnya bagi mengurangkan rasa takut yang dialaminya. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Aunty, tunggulah saya. Kedengaran suara Opal dari luar rumah. Bibik Nisa mengintai ke halaman belakang rumah. Dilihatnya Opal sedang berlari-lari seperti sedang mengejar sesuatu. Bibik Nisa bergegas keluar untuk mendapatkan Opal. Tapi bila dia tiba di halaman belakang, Opal sudah hilang. Tiada lagi suaranya kedengaran maupun kelibatnya. Bibik Nisa memanggil-manggil Opal. Opal! Opal! Tiada berjawab. Bibik Nisa, apa bising-bising di luar tu? Suara Fatin kedengaran dari dalam rumah. Saya sedang cari Opal, Puan. Tadi saya nampak dia berlari-lari di luar, jawab Bibik Nisa. Saya baru keluar dari bilik dia ni. Opal ada je dalam bilik, ujar Fatin. Bibik Nisa tidak puas hati. Dia menuju ke bilik Opal. Ya, betul. Opal ada di dalam biliknya. Dalam fikirannya bercelaru. Hairan dia memikirkan apa sebenarnya yang berlaku. Ada apa sebenarnya dengan rumah ni? Pasti ada yang tidak kena. Bukan sekali dua kejadian menyeramkan ni berlaku. Dah banyak kali. Bik Nisa, lepas solat subuh nanti, saya bantu masak tumis nasi lemak ya, ujar Fatin. Ya Puan, baiklah. Semasa menyiapkan sambal tumis nasi lemak, Fatin sempat bertanyakan pada Bibik Nisa tentang kejadian dini hari tadi. Pada awalnya, dia serba salah untuk menceritakan tentang itu semua. Namun, demi kebaikan bersama, Bibik Nisa menceritakan kesemua pengalaman yang dia lalui di villa itu, termasuk kejadian yang berkait dengan Opal. Antara mahu percaya atau tidak, sama banyak. Fatin menceritakan hal itu pada suaminya, Daulah Kadir. Mereka bersepakat untuk bertanyakan hal itu pada Opal. Lalu mereka menuju ke bilik Opal.
"Anti, semalam Anti pergi mana? Puas Opal cari tapi tak jumpa." Kedengaran suara Opal di dalam bilik. Cepat-cepat Dola Kadir membuka pintu bilik lalu melihat Opal sedang melompat-lompat di atas katil. "Opal, cakap dengan siapa tadi?" soal Dola Kadir. "Dengan Anti. Anti Kakak dan Anti Milin," jawab Opal. "Mana mereka sekarang?" "Tu, ada di sebelah Mama." Fatin rasa cuak, memandang ke arah sekeliling, tapi langsung tidak nampak gerangan yang disebut anak tunggalnya itu. "Sudah, mari turun bawah," ajak Dola Kadir. Soalan demi persoalan timbul. "Opal! Opal! Opal!" Semua yang ada di vila itu cemas akan kehilangan Opal lepas solat maghrib tadi. Seluruh kawasan rumah tidak dijumpai. Semua lampu rumah termasuk lampu pagar di sekeliling dibuka bagi memudahkan mencari Opal. Namun hasilnya negatif. Sehinggalah jam menunjukkan pukul 1 pagi. "Tuan Dola! Tuan Dola! Puan Fatin!" Kedengaran suara Pak Kulub memanggil dari luar. Maka mereka bergegas keluar termasuk Bibi Nisa. Opal telah ditemui. Ada di atas pokok di halaman belakang. Apabila dipanggil, langsung Opal tidak menghiraukan. Dia seperti dirasuk. Riak wajahnya juga berubah. Bengis dan sayu silih berganti. Lalu Opal menuding jari ke tanah. Gali. Dalam keadaan terpinga-pinga, Dola Kadir mengarahkan Pak Kulub untuk menggali bahagian tanah yang ditunjuk Opal. Dengan pantas, Pak Kulub mendapatkan cangkul lalu menggalinya. Akhirnya ditemui tulang temulang di situ, termasuk bahagian kepala. Mereka percaya itu tengkorak manusia. Opal lalu tidak sedarkan diri dan sempat disambut oleh ayahnya. Mereka berbincang lalu memutuskan untuk membuat laporan polis di atas penemuan tengkorak itu. Sebulan berlalu. Tiada lagi gangguan, terutama sekali pada Opal dan Bibi Nisa. Hasil siasatan polis mengenal pasti tengkorak yang ditemuinya itu adalah kakak setiausaha pada Emmeline. Deoxyribonnucleic acid, DNA, juga ditemui di sekitar situ. Kes penemuan tengkorak itu menjadi tajuk utama akhbar dan berita. Mendapat liputan meluas di televisyen. Farid menjadi suspek utama. Namun apakan daya, dia telah maut kemalangan jalan raya suatu ketika dulu. Mereka disempurnakan dengan selayaknya mengikut syariat Islam sendiri. Dola Kadir mengadakan majlis doa selamat dan tahlil di vilanya. Begitu ramai yang hadir, termasuk individu-individu yang terlibat dalam kes tengkorak itu. Semua misteri telah terpecah. Tiada lagi nama Villa Emmeline, tetapi diganti dengan Villa Opal. Setiap manusia di dunia ini tidak akan terlepas daripada perhitungan yang adil di akhirat kelak. Tidak akan ada manusia yang mampu untuk memanipulasi rekod amalannya, kerana setiap perhitungan yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sangat adil. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran bermaksud, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah, kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk
pada hari kiamat. Maka tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikit pun. Dan jika amalannya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung. Dan cukuplah kami sebagai penghitung. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Anbiya ayat 47.